Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua subscriber saya. Terima kasih saya ucapkan sebab anda kembali lagi kepada channel saya ni. Hari ini saya nak kongsikan sedikit tentang kisah anak saya lah. Anak saya tu nama dia Ahmad Aminuddin. Ahmad Aminuddin bin Noman Hafizi. Saya dapat anak yang sulung saya ni. Saya ada anak orang. So anak sulung saya ni dilahirkan pada 31 Julai 2021. Dia dilahirkan pada tahun kedua usia perkahwinan saya dengan isteri lah. Pengalaman menjadi seorang bapa ni sebenarnya kalau ikutkan bermula bila isteri saya mengandung lah. Masa tu pengalaman pertama lah. Maksudnya sebelum dia lahir kita dah nampak perubahan pada isteri tu sebenarnya pembawakan kepada anak saya lah. Dari situ saya nampak berubah lah. Sebelum ni dia okey, tiba-tiba ada masa-masa macam dia sensitif kan. So bila anak saya dah lahir tu, apa sikap yang pembawakan anak sulung saya tu ada pada anak saya lah. So saya nampak lah perubahan tu. Jadi tak mengejutkan sangat lah. Mungkin isteri saya tak perasan perubahan tu, tapi saya sebagai suami dia, saya nampak lah perubahan kan. Tapi macam biasalah bila mengandung tu muntah-muntah kan, tak boleh tahan apa semua. Tu macam alahan lah. Lepas tu bila ni cerita sebelum Ahmad Aminuddin ni lahir. Lepas tu dia mengidam. Saya ingat masa saya bekerja dulu, masa saya bujang kan, ada sahabat saya cakap lah. Dia kata kalau isteri mengidam apa-apa yang mampu kita buat, kita tunaikan lah. Sebab bila dah lahir tu, anak tu bila lahir, kita akan nampak macam dia punya mulut dia keluar idea banyak. Maknanya masa isteri kita mengandung tu, banyak benda yang dia mengidam kita tak tunaikan lah. Tu yang dia cerita lah. Tapi alhamdulillah saya tengok tak ada pada anak saya yang sulung ni. Termasuk juga anak saya nombor 2. Jadi balik pada cerita tu, 2 tahun perkahwinan kami memang mencabar lah. Maksudnya bila dah lambat dapat anak tu, bila orang tanya kan, kahwin dah 2 tahun, anak tak ada lagi. Tu kata-kata orang lah. So saya ignore sajalah. Sebab anak ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi kena banyak bersabar lah. So bila dah mengandung tu hampir 9 bulan, dia yang saya syukur sangat ni, Ahmad Aminuddin ni dia lahir sebelum masuk Ramadan. 31 Julai 2011 tu dia tahun hijrahnya 14-12 lah macam tu. Sekarang umur dia dah 10 tahun. Masa tu 14-12, maknanya bila dia nak lahir tu, besoknya bulan puasa. Nak jadikan cerita lah, saya pula masa tu sibuk. Isteri saya ada masa tu dekat Perak. Saya pula masa tu sibuk ada urusan ambil kursus keusahawanan lah. Usahawanan untuk menjadi usahawan. Jadi bila saya pergi kursus tu, saya rasa macam yelah, isteri tengah mandung, kita pula tengah ada urusan lain kan. Ini cerita pengalaman saya lah. Saya tak dapat habiskan kursus tu dalam tempoh tetap kan. Maksudnya masa saya dah hadiri kursus tu, saya mesej dengan isteri saya, mesej kan. Sampai satu ketika tu, bila dah hari terakhir, maknanya kursus tu 2 hari. Hari terakhir tu dalam pukul 6.30 macam tu lah, 6.30 nak pukul 7 tu, saya mesej dia senyap. Mula pelik dia kan. Tapi alhamdulillah lah, dalam keadaan senyap tu, kakak ipar saya jawab lah mesej. Dia kata isteri saya dah dimasukkan dalam bahagian emergency untuk bersalin lah. Pukul 6.30, bayangkan
Lepas tu saya terus gerak balik. Tapi dah sebelum gerak balik tu, sebab saya datang dengan adik-adik saya, dengan family saya yang lain lah, maknanya kita orang tak terus balik tau. Saya drive pula malam tu, drive mandu. Jadi singgah pula ke kedai makan kejap. Hati tu berdebar lagi sebab nak nyambut anak sulung ni. Bila berdebar tu, makan-makan pun tak selera pun habis jugalah makan. Tapi hati tu macam apa, tak berapa macam seronok lah. Sebab dalam kursus tu, sebelum saya ending awal kan, patutnya macam contoh dia tamat pukul 7, saya habis pukul 6.30, pukul 5 macam tu kan. Dalam kursus tu dia ada ceritakan satu cerita lah. Saya ni masalah saya bila dengar cerita-cerita macam tu, saya macam kaitkan diri saya tu, masalah saya ni. Jadi cerita tu diceritakan ada seorang penuntut ni. Ni cerita dalam apa, kisah tu lah, kisah masa ambil kursus tu. Dia kata suami dia nak menuntut ilmu dalam cerita tu lah. Dia sembang dengan isteri dia. Dia kata, isteri dia cakap, tak apalah bang, saya okey je, maksudnya saya tak ada masalah lah. Kalau abang nak menuntut ilmu, abang pergilah kan. Sebab isteri tengah mengandung macam syarat. Lebih kurang macam cerita isteri saya tu, tengah syarat. Tapi dalam dialog cerita tu, isteri cakap tak apalah, kalau abang nak menuntut ilmu, abang pergilah. Saya doakan abang selamat dan selesai menjalani kursus sampai habis lah. Okey, itu cerita mula. Dia pergi kursus. Nak pendekkan ceritanya, dia balik. Dah habis selesai, dia balik lah. Lepas tu dia dapat berita isteri dengan anak dia meninggal. Isteri dia tak ingat saya, isteri ke anak dia meninggal. Maksudnya dalam situasi tu sama ada dua-dua meninggal ataupun isteri dia meninggal lah. Lepas tu dia rasa sedih lah. Macam yelah, dah takdir kan. Kalau saya tahu benda ni jadi, baik saya tak pergi. Tu yang bahaya perkataan kalau ni. Maknanya bila dah terjadi musibah kat kita tu, maknanya kita kena ingat banyak-banyak kat Allah lah. Macam tu keadaan saya masa dalam keadaan nak on the way, nak balik tu. Sebab terbayangkan cerita kisah tu dengan situasi di watak tu, dah macam hampir sama pula dengan kisah saya pada masa tu. Jadi perasaan risau tu ada lah. Tu risau yang biasa-biasa tak apa. Kalau risau yang terlampau kronik ni, yang jadi penyakit tu yang bahaya tu. Itu je nak pesan. Tapi yelah, bila saya dah bawa kereta, dah selesai makan apa semua, dah selesai urusan yang lain-lain, malam tu saya drive, hati tak terang juga. Dah sampai, saya terus bila dah hantar mak ayah saya balik ke rumah ke apa ke, saya terus ke hospital lah. Terjumpa pula dengan bapa mentua saya lah. Dia cakap, Iman, dia tu, isteri kamu ni dah bersalin lah, dia tu. Lepas tu dia cakap, kamu dapat anak lelaki ni. Dapat anak lelaki. Lepas tu saya tahu pergi beritahu apa, maksudnya bila dah dapat berita tu, saya teruskan ke ward lah. Tunggu dalam ward sampai dipanggil masuk tu, barulah saya masuk. Kemudian timing dia memang cantik lah. Maksudnya saya memandu kereta pun tak ada masalah. Kemudian bila sampai ke hospital, dah selesai hantar mak ayah saya balik rumah, saya pula tu pergi hospital tu. Yelah, keadaan dia macam terus menerus lah. Tak ada tertunggu-tunggu lah. Cuma saya tunggu dekat ward tu, tunggu keputusan apa semua. Memang bila dah dapat tengok baby tu, saya tengok lah. Saya pula bila tengok baby tu, Ahmad Aminuddin tu, saya terbayang macam tengok muka saya sendiri. Ada anak bapak kan, muka macam bapak kan. Alhamdulillah. Macam bila tengok, bila dah tengok tu saya azan lah. Azan. Tu antara momen lah, momen saya dengan dia. Jadi dia baru bersalin kan, nampak muka dia macam sembam sikit lah. Sebab dia berendam dalam air lama kan, tuban tu.
Tapi bila dah lama-lama dah seminggu tu dah nampak bentuk muka dia apa semua, dah nampak dia dah macam boleh dah buka tak boleh buka mata pun kita dah boleh sentuh dia kan, sentuh dia. Lama-lama macam yalah, dah makin bersedia dah, maksudnya dah sampai masa lah. Tu momen saya dengan dia lah yang saya tak boleh lupa. Satu lagi, masa time tu pun saya buat part time study lah, post grad study. Jadi travel pun jauh. Bila travel jauh, jarang ada kat rumah lah. Maksudnya kalau saya ada kat kampus tu, contoh lah, macam dalam seminggu tu 4 hari, 3 hari saya ke universiti lah. Tapi malam-malam masa ketika tu saya selalu tidur lewat. Jadi bila tidur lewat ni, kita banyak buat kerja kan, ngadak TV kan, tengok ngadak ni komputer ke apa. Anak saya ni pula bila saya tak tidur dalam bilik tidur, dia tidur dengan isteri saya. Maksudnya bila isteri saya lepaskan anak saya Ahmad Aminuddin tu keluar, dia pandai tu. Dia mangkap sampai dekat dengan saya. Tapi kan, dia tahu kenapa pula dia ni tak boleh tidur kan. Lepas tu saya buat macam ni tau. Ni contoh lah. Ni saya punya prop, beli untuk dia juga ni kat Melaka. Dia pegang macam ni. Bila dia tak tidur lagi tu, dia tengok kat muka saya macam ni kan. Tengok tengah nak naik ni, nak buat thesis. Tengok tak mau tidur lagi. Lepas tu saya buat macam ni lah. Tangan tu saya gerakkan. Memang saya membesarkan dia tak ada letak dalam boyan. Jadi bila dia tak boleh tidur tu, isteri saya kata macam dia tak boleh tidur. Tak apalah. Tu yang saya nampak dia merangkak keluar daripada bilik tu, merangkak. Bila saya pegang ni, saya tepuk sini, mata dia tu terkelip. Tak adalah pula saya nak, yalah, bila dah tengok dia macam tu, macam mungkin nak kena tepuk-tepuk baru nak tidur. Ni pengalaman saya lah. Tepuk ni sampai dia tidur. Saya pegang sekejap lah, macam dalam setengah jam tu kan. Lepas betul-betul dia tidur kan, pegang dia dah tidur ni tu, baru saya serahkan kat isteri saya lah. Tu pengalaman yang tu. Jadi ada satu peristiwa lain pula. Isteri saya kena pergi kursus dekat Pulau Pinang. Bayangkan baru bersalin kan. Maksudnya lepas 6 bulan tu, dia masih rapat dekat ibu dia lagi. Bila pergi ke Pulau Pinang tu, memang anak tinggal kat rumah lah. Lepas tu ada hantar ke pengasuh. Sebab saya duduk macam apartmen yang macam dom macam tu, asrama tu. Saya tingkat 3, dia punya pengasuh dia tingkat 2. Bila bagi pengasuh tu, ingat tak ada masalah lah, bagi dia tidur dengan pengasuh pun tak apa. Jadi cerita lain, ada pula orang musik tu pula cakap dia macam mana kan. Dia cakap, kesian kamu ni, mak kamu dah tak ada, kamu pula kat sini kan. Cakap macam tu, menangis. Bukannya sekejap isteri saya pergi Penang tu, mau 3 hari, 4 hari ke seminggu macam tu. Bila dah menangis tu, pengasuh pun dah tak tahu nak buat macam mana. Saya lah pegang macam ni, tak mau berhenti nangis. Dah macam amat lebab dah. Rupanya sebab apa, mungkin dia terdengar kata-kata pada orang tu, pada dia kan. Sampai dia terasa tu, dia menangis. Saya pun dah tak tahu macam mana kan. Masa tu saya duduk jauh, dinilai. Saya tak duduk di Teluk Intan lagi, tak duduk di Perak lagi. Jadi bila duduk jauh tu, memang saya telefon nenek Ahmad Aminuddin ni lah, supaya datang kan. Bila datang tu, ambil masa lah. Daripada Teluk Intan ke Nilam ambil masa 4 jam jugalah. Dia macam jalan ke KL kan. Bila sampai tu, tidur malam tu, baru ingat kisah apa ni, Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf tu kan, kisah dia
bapak dia menangis sebab Nabi Yusuf tu dah kena buang dah. Dia kata mati je kan oleh saudara kandung lain. Kebetulan pula masa dia nak jumpa bapak dia kan, dia tinggalkan baju dia. Ini yang saya dengar pada ustaz cerita dengan saya lah masa saya kecil. Dia campak baju tidur dia dekat bapak dia kot. Ke macam mana cerita lah, lebih kurang itu lah. Bapak dia dapat pegang baju Nabi Yusuf tu. Dia tercium bau tu. Masa tu yang macam bapak dia dah boleh nampak lah. Tu kuasa Allah lah kan. Jadi peristiwa tu saya ambil. Kebetulan pula isteri saya dah tinggalkan baju dia macam dah sehari pakai kan, belum basuh lagi tu. Bila tidur tu balut dengan kain ke apa kan, pakaian yang isteri saya pakai. Baik masa pegang ke nak tidur. Alhamdulillah lah bila buat macam tu, dia boleh tidur malam lah. Tapi nak susu payah lah kan, kena bantu pakai botol semua. Tak, dia susu badan, tak ada masalah. Itu antara yang sukar lah saya menjaga dia lah masa kecil, pengalaman saya. Jadi apa-apa memori tu yang antara kita dengan anak kita ni, yang mana yang teringat tu sampai sekarang saya ingat lah. Dan sebab tu jugalah saya rekodkan video ni. Jadi kalau apa-apa hal jadi kat saya ke apa, anak saya boleh tengok video saya secara hidup lah. Kalau tak adalah tengok gambar kan, kurang-kurang dia dapat satu video yang saya sendiri sebagai ayah dia yang merekodkan video tu untuk tontonan dia lah. Maknanya saya masih ingat pada dia lah. Dan juga pada ahli keluarga saya lah. Maksudnya video ni jadi tontonan mereka dan juga subscriber saya lah. In case kalau saya dah tak ada ni, inilah video dia. Nampak secara live lah. Okay, saya rasa cukup setakat itu dulu. Sambil itu jangan lupa ya, tolong tekan like, subscribe dan share channel ni. Dan boleh juga kongsikan video ni sekiranya bermanfaat pada orang lain. Dan saya akan sertakan juga link video anak saya tu, Ahmad Aminuddin. Ada 2 video. Gambar dia tengah tolak kerusi lah. Waktu siang satu, ada malam satu. Jadi saya penyerahkan video ni untuk tambahkan sikit komen pada video yang saya pernah post dalam channel saya. Jadi sambil tu, sebelum saya terlupa, saya masih menunggu lagi lah mana-mana subscriber saya yang follow saya punya channel ni, yang berminat nak kongsikan kisah ke apa ke. Okay, boleh tengok dekat maklumat video tu, hantar pada email lah untuk saya bacakan kisah anda. Kalau tak ada kisah tu dihantar, maknanya saya kena cari cerita saya lah. Cerita pengalaman saya, cerita apa-apa sajalah yang berkaitan. So saya rasa cukup setakat tu dulu saja. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.